What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini bantuan peduli daripada Pusat Zakat Negeri Selangor. Mungkin ada sebelum ni korang pernah menonton video yang aku ada uploadkan tentang bantuan zakat daripada Negeri Selangor, yang mana aku ada tunjukkan cara permohonannya dan mengikut kelayakan-kelayakan tertentu. Baru saja beberapa jam, Pusat Zakat Selangor ada postkan satu berita tentang bantuan yang dipanggil peduli. Kami mendengar, kami peduli. Alhamdulillah, Lembaga Zakat Selangor telah mengambil satu inisiatif tambahan untuk membantu golongan yang terkesan dengan pandemik ini. Pastikan anda membaca syarat-syarat dan serta soalan lazim di website www.zakatselangor.com.my. Sekiranya mereka berdaftar sebagai asnaf fakir ataupun miskin dan mu'alaf, boleh merujuk terus dengan penolong amil karyah ataupun eksekutif operasi agihan daerah di kawasan masing-masing. Okey, untuk pengetahuan korang, ini seperti video aku sebelum ini, sedikit syarat-syaratnya, yang maksudnya bagi korang yang telah dapat bantuan ini sebelum ini, maka korang tak perlu buat apa-apa permohonan di sini. Okey, ini sekali lagi aku maklumkan korang, khusus bagi korang yang tak dapat, tak pernah dapat dan ingin memohon, dan inilah peluang untuk korang dengarkan satu persatu. Aku akan tunjukkan cara untuk memohonnya. Kita masuk ke website dia, yang mana korang boleh klik saja link yang aku ada sediakan di ruang description di bawah. Kemudian akan keluar paparan begini, yang mana mengatakan permohonan bantuan zakat Selangor Peduli. Ingat guys, 15,000 sahaja penerima yang layak. Okey, dan permohonan ini adalah terhad. Sebab itulah jika korang tonton video aku ni satu persatu dan tak tahu bagaimana nak mohon, okey, selepas dah tahu, please guys, terus memohon. Jangan buang masa. Okey, yang mana tarikh permohonannya bermula 2 Julai 2021, 12.30 hari. Okey, jom kita tengok syarat kelayakannya. Kat sini dah tulis dah. Beragama Islam dan warga negara Malaysia yang masih menetap di negeri Selangor sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang kedua, golongan B40 yang hilang pekerjaan ataupun terjejas pendapatan. Dan seterusnya, bukan asnaf fakir ataupun miskin dan mu'alaf yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor. Ini aku ada maklumkan tadi. Bagi korang penerima sedia ada, penerima bantuan bulanan, korang tak perlu memohon dah. Okey, ini hanya bagi korang sebagai pemohon yang baharu. Okey, dan seterusnya, permohonan hanya melalui ketua keluarga sahaja. Dan yang terakhir, pastikan butiran maklumat dan dokumen lampiran lengkap sebelum membuat penghantaran dokumen. Okey, so kita dah tahu dah sedikit sebanyak tentang syarat dan kelayakannya. Jom kita tengok pula syarat-syarat permohonan. Yang pertama, permohon hendaklah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berwarga negara ataupun pemaustatin tetap. Dan yang ketiga, lahir dan menetap di Selangor ataupun bermaustatin dan masih menetap di negeri Selangor tidak kurang 3 tahun dan tidak tertakluk kepada asnaf Ibnu Sabil. Okey, dan yang keempat, pemohon mestilah ketua keluarga bagi isi rumah. Dan terakhir, memenuhi kriteria had kifayah yang ditetapkan oleh Lembaga Zakat Selangor, iaitu pendapatan isi rumah kurang ataupun tidak sampai had mencukupi had kifayah bagi asnaf fakir miskin. Dan syarat-syarat permohonan yang kedua pula. Okey, pemohon telah dibanci menggunakan had kifayah dan memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama, sihat. Kedua, berumur tidak lebih 60 tahun. Ketiga, hilang pekerjaan ataupun pendapatan peniaga kecil ataupun penjaja, ataupun yang masih diarah cuti tanpa gaji, ataupun masih bekerja dengan pemotongan gaji bulanan, ataupun pemohon dalam proses menunggu pencen daripada kerajaan, ataupun pencen ataupun bantuan ilat, ataupun pencen penakat, ataupun insurans, ataupun pengeluaran KWSP. Melalui website ini, jika korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok soalan lazim yang tertera. Okay? And then korang scroll je dekat bawah itu. Jom kita tengok dokumen yang diperlukan untuk permohonan. Okay? Yang pertama, salinan kad pengenalan ketua keluarga dan juga pasangan. Kedua, salinan kad pengenalan ataupun sijil kelahiran tanggungan. Yang ketiga, slip pendapatan ataupun pengesahan pendapatan bagi yang bekerja sendiri. Keempat, pengesahan pemberhentian kerja atau diarah cuti tanpa gaji ataupun dikurangkan gaji bulanan.
Ini bagi yang bekerja. Bagi yang tiada surat berhenti kerja, boleh muat turun borang akuan hilang pendapatan. Aku ada sediakan linknya di ruang description kat bawah, ataupun kau boleh terus pergi ke website yang aku ada terterakan ini. Kau klik sahaja. Dan yang kelima, dokumen pendaftaran atau lesen perniagaan sekiranya berkaitan. Dan yang keenam, maklumat bank yang mengandungi nama bank, nama pemegang akaun dan nombor akaun bank untuk urusan pembayaran terus ke akaun pemohon. Bagi yang tiada akaun bank, korang jangan risau. Sebab apa? Korang boleh download ataupun muat turun borang ini untuk pindahan tunai ke akaun pasangan ataupun wakil. Okey, surat perwakilan kuasa. Okey, kau boleh klik saja kat situ ataupun linknya aku ada sediakan di ruang description kat bawah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pengesahan tempat tinggal Maustatin di negeri Selangor. Contohnya bil air ataupun bil elektrik ataupun bil internet ataupun cukai pintu atas nama ataupun alamat pemohon. Ingat guys, satu sahaja diperlukan. And then kau scroll kat bawah, ada tulis kat situ, sila pastikan permohonan anda lengkap sebelum menghantar permohonan ini. Pihak Lembaga Zakat Selangor berhak menolak permohonan yang mempunyai maklumat serta lampiran yang tidak lengkap ataupun palsu. Dan kat ke situ kau boleh tengok mohon bantuan online sekarang. Kau klik sahaja. Dia akan terpapar portal khas Asnaf Online Lembaga Zakat Selangor. Lepas tu kau perlu masukkan capture. Okey, kau type saja apa yang korang nampak tu. Kemudian korang masukkan IC korang dan klik sahaja semak. Dan seterusnya korang perlu masukkan maklumat pengenalan diri ketua keluarga. Korang isi sahaja. Guys, isi sahaja apa yang korang lalui. Jika korang kategori pendapatan pemohon, hilang pendapatan ataupun dibentikan, ataupun hilang pendapatan sebagai peniaga ataupun penjaja kecil, cuti tanpa gaji, pemotongan gaji bulanan pun boleh meminta. Okey, so sekarang yang kedua, pilih masalah semasa anda. Okey, kau boleh klik kat situ, tik saja. Saya terputus bekalan makanan ataupun perbelanjaan harian ketika ini. Ataupun tanggungan saya menghidapi penyakit kronik serta memerlukan rawatan bulanan. Ataupun saya mempunyai tunggakan hutang yang memerlukan penyelesaian segera. Tapi sebelum tu guys, ada simbol star seperti mana yang aku maklumkan sebelum ini, video sebelum ini. Ini adalah simbol yang perlu dan wajib korang isi guys. Jika korang tak isi, kau tak akan pergi ke step yang seterusnya. Okay, so masukkan nama penuh korang mengikut IC, lepas tu alamat, lepas itu postcode dan sebagainya. Lepas itu negeri Selangor, mestilah negeri Selangor sebab ini pun pusat zakat Selangor. Okey, dan juga kariah masjid, okey, berkaitan warga negara Malaysia. Lepas tu email, okey, tarikh lahir, telefon bimbit, telefon pejabat jika ada. Sebab itulah bahagian ruang telefon rumah ataupun pejabat tidak wajib korang isi. Telefon bimbit kemestian. Okey, jantina, pendidikan ketua keluarga dan umur, begitu juga tempoh menetap di Selangor dan juga maklumat bank ketua keluarga. Bank apa korang yang nak transfer direct pergi ke akaun masing-masing. Lepas tu nombor akaun bank. Okey, dan simpan dan seterusnya. Tapi sebelum tu guys, kau kena tengok nota yang perlu korang dengar. Okey, yang mana sila pastikan nombor akaun bank anda adalah tepat dan betul. Kesilapan nombor akaun bank akan menyebabkan pembayaran tidak boleh dibuat jika korang layak. So tak boleh nanti susah. Okay, so sebab tu masukkan nombor akaun korang yang betul-betul betul. Okay, dan seterusnya sila pastikan maklumat akaun bank yang dinyatakan adalah kepunyaan ketua keluarga seperti yang dinyatakan di maklumat pengenalan diri ketua keluarga. Okay, korang dah isi sebagai maklumat ketua keluarga nombor akaun dia, barulah dia automatically diterima. Okey, permohonan tu. Dan kau klik saja simpan dan seterusnya. Selepas itu adalah tanggungan pula. Nama pasangan jika ada. Okey, maklumat tanggungan jika ada. Okey, so next kau simpan dan seterusnya. Pendapatan dan tanggungan isi rumah. Okey, ini korang boleh isi jika pendapatan isi rumah sebulan berapa. Korang isilah macam biasa. Okey, contohlah macam 2,000 ke, ada ketua keluarga korang, ada rumah berbayar ke, bagi tahu. Okey, dan ada dapat rumah percuma ke, kalau tak ada, just biar sahaja. Dewasa, ada anak. Okey, bagi tahu, anak bekerja, 18 tahun ke atas, ataupun tidak bekerja, tanggungan belajar di IPT ke, dan sebagainya. Dan ada juga tambahan, keperluan tambahan orang kelainan upaya, OKU, jika ada kos penjagaan anak ataupun
ataupun tanggungan 12 tahun ke bawah jika ada, ataupun keperluan tambahan pesakit kronik selain OKU jika ada. Jika tak ada, abaikan. Okey, dan simpan dan seterusnya. Seterusnya, lampiran. Okey, upload lampiran ini yang membuktikan dokumen-dokumen yang korang mohon itu adalah betul. Okey, lagi-lagi lah macam berkaitan dengan orang kelainan upaya. Lagi satu macam penyakit kronik dan sebagainya. So, korang ada info dokumen-dokumen daripada hospital. Kita tengok kat ruang atas tu, pastikan dokumen yang dilampirkan adalah lengkap dan betul. Kegagalan anda berbuat demikian menyebabkan permohonan anda akan ditolak. Ingat guys, korang nak kata korang ada penyakit kronik, tak ada bukti, memang tak boleh. So, jika korang ada anak orang kelainan upaya, jika tak ada bukti, tak boleh kat sini. Jika korang ada tunggakan yang melibatkan korang ada masalah tertentu, so korang boleh attachkan file-file yang tertentu yang melibatkan maklumat-maklumat yang korang isi tadi. Dan selepas itu, korang klik saja simpan dan seterusnya. Okay, next, pengakuan. Okay, pengakuan kalau tengok kat bawah tu, adakah anda sebagai pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaki tangan Lembaga Zakat Selangor. Ini jika bagi korang ada saudara ke ataupun anak ke, siapa-siapa yang ada bekerja dekat Lembaga Zakat Selangor, klik saja ya. Kalau tak ada, kau klik biar saja tidak. Dan kat situ dengan nama Allah SWT, sesungguhnya saya, nama korang sendiri, mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar. Okey, dan kau klik kat situ, dan ini pengakuan ni ada lebih kepada nak mengesahkan korang ni betul-betul isi maklumat yang korang isi tadi. Dan yang terakhir, kau klik saja hantar permohonan sekarang. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Ustaz Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.